Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Azrin, Cikgu Jawa dengan senyuman yang menawan. Hari ini kita nak sambung pada topik 1.2, perkakasan dan perisian grafik digital. Pada masa dahulu, reka grafik menggunakan peralatan-peralatan yang manual seperti pen, pembaris, pensel dan juga kertas untuk menghasilkan reka bentuk grafik. Sekarang, reka grafik banyak dibantu oleh peralatan dan juga perisian yang digital untuk memudahkan dan juga melicinkan kerja-kerja perekaan grafik. Hari ini, kita nak lihat kedua-dua perkakasan dan juga perisian grafik yang digunakan oleh pereka grafik di seluruh dunia untuk menghasilkan reka bentuk. Jom kita lihat. Pertamanya adalah perkakasan grafik digital. Perkakasan grafik digital dibagikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah input ataupun peralatan untuk merakam dan memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua adalah perkakasan output, iaitu peralatan untuk mencetak dan memaparkan hasil reka bentuk grafik yang dihasilkan dari komputer. Secara analoginya, unit komputer adalah seperti seorang pekerja di sebuah syarikat. Dia menerima data dalam pelbagai bentuk, contohnya seperti surat, email, gambar, ilustrasi dan pelbagai bentuk notis. Kemudian diproses pada hari dia bekerja dan hasilnya akan dipaparkan atau diberikan dalam bentuk laporan. Peralatan input yang akan berhubung untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer adalah keyboard, tertikus, scanner, tablet grafik dan kamera digital. Peralatan-peralatan input ini semua akan memberi input data kepada CPU untuk diproses sebelum dijadikan reka bentuk grafik. Sistem output pula terdiri daripada peralatan untuk memaparkan dan juga untuk mencetak hasil kerja rekaan grafik. Contohnya seperti monitor, pencetak ataupun untuk paparan digital seperti telefon bimbit dan juga projektor. Jadi, apakah fungsi dan spesifikasi peralatan grafik digital? Yang pertama adalah sistem komputer. Sistem komputer adalah alatan elektronik yang berupaya untuk menerima, menyimpan dan memproses data sebelum kita jadikan ia sebagai reka bentuk grafik. Terdapat 5 jenis perkakasan yang termasuk dalam kategori komputer. Yang pertama, komputer desktop. Yang kedua, komputer riba ataupun laptop. Yang ketiga, komputer benam ataupun embedded computer. Yang keempat, komputer telapak ataupun palm top. Dan yang kelima adalah komputer tablet. Perkakasan yang kedua adalah kamera digital. Kamera digital merupakan peranti ataupun alatan elektronik yang digunakan untuk merakam dan menyimpan imej fotografi yang dirakam pada satu sesi. Kualiti gambar dari kamera digital bergantung kepada saiz sensor dan juga lensa yang digunakan pada kamera tersebut. Kamera digital terbagi kepada 7 jenis. Yang pertama, kamera compact. Yang kedua, kamera DSLR. Yang ketiga, kamera mirrorless. Yang keempat, kamera medium format. Yang kelima, kamera large format. Yang keenam, kamera aksi. Dan yang ketujuh, kamera dari peranti digital seperti smartphone. Perkakasan input yang ketiga adalah pengimbas ataupun scanner. Scanner berfungsi untuk memasukkan data dalam bentuk imej ke dalam komputer. Pengimbas dibagikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah pengimbas flatbed. Yang kedua adalah pengimbas drum. Perkakasan yang seterusnya termasuk dalam kategori perkakasan output, iaitu pencetak ataupun printer. Printer berfungsi untuk mencetak dan mengeluarkan hasil kerja yang telah direka dalam bentuk grafik ke dalam bentuk kertas bercetak. Pencetak dibagikan kepada 4 jenis. Yang pertama adalah pencetak digital. Yang kedua, pencetak inkjet. Yang ketiga, plotter. Dan yang keempat, pencetak laser. Seterusnya, setelah kita mengetahui perkakasan-perkakasan yang digunakan dalam reka bentuk grafik digital, kita akan belajar pula tentang perisian. Perisian untuk reka bentuk grafik adalah program yang ditulis untuk membantu para pereka bentuk grafik menghasilkan rekaan dalam komputer. Perisian grafik ini berfungsi untuk menyunting dan juga menghasilkan layout untuk bahan-bahan bercetak dan untuk paparan digital. Perisian pengeditan grafik dibagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah perisian raster. Yang kedua, perisian vektor. Dan yang ketiga adalah perisian desktop publishing ataupun perisian DTP.
Perisian-perisian ini boleh didapati secara berlesen ataupun berbayar dan juga boleh didapati dalam bentuk sumber terbuka ataupun percuma. Perisian raster berbayar contohnya seperti Adobe Photoshop, Affinity Photo dan Pixelmator Pro. Perisian ini menghasilkan fail berformat PSD, PSB, JPG, bitmap atau BMP, TIFF dan juga PNG. Manakala perisian raster sumber terbuka ataupun yang percuma contohnya seperti GIMP, Krita dan Photopea. Seterusnya, perisian vektor berbayar ataupun berlesen contohnya seperti Adobe Illustrator, Affinity Designer dan CorelDRAW. Perisian-perisian ini menghasilkan fail berformat PDF, AI, EPS dan SVG. Manakala perisian vektor sumber terbuka contohnya seperti Krita, Inkscape dan Vector. Perisian desktop publishing ataupun DTP yang berbayar contohnya seperti Adobe InDesign, Affinity Publisher dan Microsoft Publisher. Perisian ini menghasilkan fail berformat INDD dan PDF. Perisian DTP sumber terbuka pula contohnya seperti Krita, Canva dan Scribus. Perisian-perisian ini menghasilkan fail berformat SLA, EPS, PDF, JPG dan TIFF. Seterusnya adalah kegunaan dan kelebihan perisian grafik berlesen. Yang pertama, Adobe Photoshop digunakan untuk mengubah sesuai gambar atau imej kepada pelbagai bentuk mengikut cita rasa dan kreativiti. Kedua, mengedit dan mengarang imej raster. Kelebihan Adobe Photoshop adalah membuat tulisan dengan efek tertentu. Kedua, boleh membuat tekstur. Ketiga, boleh mengedit foto dan gambar yang telah ada. Dan yang keempat, boleh memproses bahan untuk kegunaan laman web. Yang kedua, perisian Adobe Illustrator. Perisian ini digunakan untuk menghasilkan lukisan berformat vektor seperti kartun, gambar rajah, carta dan logo. Ianya menggunakan persamaan matematik untuk melukis suatu bentuk atau rupa. Grafik vektor boleh diubah sesuai saiz dan skala untuk dibesarkan atau dikecilkan tanpa menjejaskan resolusi gambar. Kelebihan Adobe Illustrator boleh mengubah saiz objek tanpa menjejaskan resolusi kerana garisan yang terbentuk akan sentiasa kemas dan tepat apabila dibesar atau dikecilkan. Perisian yang ketiga adalah Adobe InDesign. Perisian ini digunakan untuk menghasilkan reka bentuk layout penerbitan seperti surat khabar, buku, majalah, brosur dan lain-lain, seperti juga perisian PageMaker dan QuarkXPress. Kelebihan perisian Adobe InDesign adalah untuk menghasilkan dokumen yang banyak halaman seperti buku. Ianya mampu mengimport fail ke dalam format PDF, AI, PSD, JPEG dan juga doc. Ianya boleh menyisip data dari Adobe Illustrator terus ke dalam rekaan layout yang dihasilkan. Seterusnya adalah perisian grafik sumber terbuka ataupun yang percuma. Pertama, Scribus. Scribus boleh menghasilkan brosur, buku kecil, buku, majalah dan sebarang jenis dokumen bercetak. Kelebihannya adalah ianya boleh menghasilkan fail dengan saiz yang kecil tanpa kehilangan atau menjejaskan kualiti. Dan yang paling baik adalah ianya percuma. Perisian grafik sumber terbuka yang kedua adalah Krita. Krita boleh mengedit image raster dan juga vektor. Ianya digunakan untuk menghasilkan lukisan digital, animasi, seni, ilustrasi dan tekstur. Selain dari itu, kelebihan Krita adalah ianya boleh memanipulasi foto dan bekerja dengan imej HDR. Kelebihan Krita yang paling utama adalah ianya sumber bebas ataupun percuma. Ianya boleh berfungsi dengan kelajuan yang baik. Jadi setakat ini, kita dah tahu tentang perkakasan dan juga perisian-perisian yang digunakan oleh reka bentuk grafik untuk menghasilkan reka bentuk grafik. Jadi sebenarnya apa kepentingan kita belajar dua perkara ni? Baik, yang pertama adalah dengan mengetahui jenis-jenis perkakasan yang boleh digunakan untuk menghasilkan reka bentuk grafik, kita boleh memilih perkakasan yang terbaik untuk menghasilkan reka bentuk grafik tadi. Contohnya, kita nak ambil gambar, kita perlu tahu jenis kamera apa yang kita sesuai gunakan. Kemudian, jika kita hendak membuat susunan layout dalam komputer, kita juga perlu tahu perisian apa yang sesuai untuk digunakan untuk menghasilkan hasil reka bentuk grafik yang bersesuaian atau yang mengikut keperluan. Sedikit tips ketika anda memilih perkakasan untuk menghasilkan reka bentuk grafik. Pastikan peralatan terutamanya komputer yang kita gunakan bersesuaian, mempunyai kuasa pemprosesan yang cukup tinggi dan juga memori yang cukup kuat untuk kita menghasilkan reka bentuk grafik. Kerana kebanyakan hasil digital mempunyai fail yang besar dan memerlukan kecekapan komputer yang tinggi untuk memprosesnya. Yang kedua, jika anda menggunakan perisian yang berbayar seperti Adobe Photoshop, pastikan kita menggunakan perisian yang berlesen dengan betul. Jangan guna perisian cetak rompak, atau kita ada pilihan menggunakan perisian sumber terbuka kan. Kita boleh download daripada internet dan kita boleh gunakan tanpa menggunakan lesen. Jadilah pengguna yang bijak. Seorang peraga grafik juga harus mempunyai etika kerja yang tinggi. Kita juga ada pilihan untuk menggunakan apps yang boleh di-download untuk digunakan dalam telefon bimbit kita. Hasilnya juga tak kurang hebatnya. Yang penting, kita kena faham cara kerja setiap apps dan juga tujuan kita nak hasilkan reka bentuk grafik tersebut.